الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله بخير يفقه في الدين صدق الله ورسوله. قال المصنف berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya dalam kehidupan kita dunia dan juga kehidupan akhirat. Yang ke-8 iaitu daripada kenapa kita dituntut untuk menjauhi bersangatan kenyang. Bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Baik tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan kenapa perlunya kita ni menjauhi bersangatan kenyang. Maknanya membanyakkan makanlah sehingga menjadi tabiat, perangai tak terkawal, sehingga kenyang mengawal kita, sehingga kesedapan makan mengawal kita. Sepatutnya kita yang mengawal makan, kita yang mengawal kesedapan makan, tapi sebaliknya nafsu yang mengawal kita. Jadi banyak makan ini, kata musannif, menjadi sebab, maknanya di antara sebab bersangatan sakit mati. Maknanya ketika nak mati itu nanti, ketika nazak, ketika sakaratul maut, antara yang menyebabkan manusia ni sakit bersangatan pula masa nak mati ialah kerana banyak makan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata musannif lagi, kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar, iaitu menurut kadar kesedapan dunia. Maknanya menurut kadar kita ni enjoy sangat dengan dunia ni. Macam mana tu tuan-tuan? Bila nafsu kita ni enjoy sangat dengan hidup dunia. Kita dah bincang panjang juga dah sebelum ni tentang dunia. Saya dah sebut minggu lepas, kalau tuan-tuan ingat. Tak tahulah kalau tuan-tuan ingat, memang power lah. Saya sebut ada 4 perkara
yang menjadi penghalang besar, penghalang apa yang mencegah kita untuk beribadat. Ada 4 perkara. Siapa ingat? Kalau buat ujian lari orang kan. Ada 4 perkara yang menyebabkan kita ni susah nak beribadat. Siapa boleh jawab 4 memang terror lah. Sebab saya baru beri 3. Mana cikgu? Tu. Tuan pengetua kita catat. Dia kata kenapa 3 je ustaz? Saya memang nak simpan bullet hari ni lah. Itu je. Saya sebut ada 4 perkara. Yang pertama ialah manusia. Manusia banyak halang kita daripada beribadah. Hatta manusia yang paling dekat dengan kita pun. Kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang best friend kita. Ini yang banyak menghalang kita beribadah. Kita nak pergi surau, dia ajak kita pergi kedai mamak. Kita nak sembahyang subuh berjemaah, dia ajak kita pergi jogging. Dia ajak kita nak baca Quran, dia ajak kita tengok video dalam handset dia, macam-macam. Yang kedua yang menghalang kita ialah nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak tengok, nafsu nak dengar, nafsu nak bercakap, nafsu nak pergi mana, nafsu nak main apa, nafsu macam-macam nafsu. Ini yang selalu bertembung dengan kehendak kita nak beribadah. Yang ketiga ialah dunia. Ini yang kita nak bincang panjang sikit hari ini. Kesedapan dunia. Kesedapan dunia ni tuan-tuan, yang menikmatinya ialah nafsu kita lah. Nafsu kita lah yang menikmati sedapnya rumah besar. Nafsu kita lah yang menikmati seronoknya banyak duit. Nafsu kita lah yang menikmati ramai isteri. Nafsu kita lah yang menikmati seronoknya bermain, seronoknya berhibur, seronoknya macam-macam lagi lah. Sehingga nafsu ni, sehingga kesedapan dunia ni melekat dalam diri kita. Kesedapan dunia ni melekat dalam diri kita, tuan-tuan. Bukan sekadar melekat pada hati, tapi melekat pada mata kita. Cantiknya dunia ni kan. Dunia ni tuan-tuan, cantik-cantik pun dunia, sebenarnya dunia ni makin tua. Sebenarnya dunia makin tua. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj kan, Nabi ditunjukkan dengan seorang wanita tua, wanita cantik. Wanita cantik, tapi sebenarnya wanita cantik tu gambaran dunia. Makin tua makin menjadi. Itu dia. Dunia ni makin tua makin menjadi, tuan-tuan. Ini yang sedap di mata kita. Dunia sedap pada telinga kita. Hiburan yang kita dengar, nyanyian yang kita dengar. Kita yang dah tua-tua ni kan, kalau sekali-sekala dengar lagu Jeffrey Dean, goyang kaki juga. Apa lagi? Dulu-dulu El Ramli kan. P. Ramli, apa lama-lama kan, kaki bergoyang juga, walaupun dah kaki surau kan. Itu dia. Sedapnya dunia ni yang kita dengar. Sedapnya dunia yang kita makan. Sedapnya dunia yang kita pakai. Sedapnya dunia yang kita naik kereta, naik motorbike besar, naik macam-macam. Sedapnya, sedap tuan-tuan. Dunia ni adalah pada nafsu kita. Maka apabila nak mati, tuan-tuan, bila nak mati ni, kita nak meninggalkan dunia ni. Kita nak meninggalkan dunia yang sedap ni. Nak meninggalkan isteri kita, nak meninggalkan anak-anak kita. Isteri anak ni dunia lah. Isteri anak ni termasuk perkara dunia. Nak meninggalkan rumah besar kita, dunia.
nak meninggalkan harta kita yang berjuta-juta dalam akaun kita, dalam pelaburan kita, dalam unit trust kita, dalam macam-macam kan. Ini benda-benda sedap yang kita ingat ketika nak mati. Nak tinggalkan harta kita yang banyak bereka-eka, nak tinggalkan macam-macam hiburan, macam-macam keseronokan permainan kita, golf kita. Nak tinggalkan macam-macam tuan-tuan, benda-benda yang sedap dunia ni. Maka ketika itu tidak ada yang lebih sakit dan lebih susah pada hati manusia ketika nak mati, melainkan mengingatkan dia akan meninggalkan dunia itu. Sakit tuan-tuan. Macam kita lah hari tu, masa nak istihar, dah dekat-dekat puasa kan, puasa dah dekat kan. Apa kita rasa? Alhamdulillah lah kalau kita rasa dah dekat bulan Ramadan ni, seronok nak beribadah. Alhamdulillah kalau ada perasaan tu. Tapi berapa ramai yang bila teringat puasa rasa tak dapat nak sarapan dengan mamak lagi, tak dapat nak makan roti canai mamak ni, tak dapat makan tosai lagi pagi-pagi, tak dapat nak kena teh lagi, tak dapat macam-macam, nak tak dapat. Teringat pula malam kena dah tarawih pula. Biasa malam-malam pergi lepak dengan kawan-kawan. Lepak dengan kawan, ini dah tak boleh tarawih. Terasa tertekan, terasa terbeban, rasa susah. Yang rasa beban, rasa susah ni siapa? Nafsu kita sebenarnya tuan-tuan. Sebab kita dah sedap dengan dunia kita. Begitulah juga bila dah dekat raya ni. Dah dekat raya ni kan, tak sempat Ramadan meninggalkan kita, kita dah meninggalkan Ramadan dah. Orang kita kan, tak sempat orang kata 10 hari terakhir, 15 hari terakhir pun dah meninggalkan Ramadan dah. Tak sempat kunut lah orang kata. Dah meninggalkan Ramadan, dah meninggalkan tarawih, dah meninggalkan witir, dah meninggalkan tadarus. Sebab apa? Nak kejar balik kesedapan nafsu. Nak kejar balik kesedapan dunia. Nak cari langsir baru, nak cari cat baru, nak cat gate. Orang Melaka kan setiap raja kan tukar warna gate rumah kan. Kejar baju baru, kapet baru, takut nanti habis stok. Nanti dah tak, akhir malam akhir ni tidak tak ada pilihan kan dia kata. Maka awal-awal lah kita pergi. Ada yang tak sempat bulan Ramadan, bulan Rejab dah tempah baju lah. Tahun ni apa warna kita pak? Warna sedondon kan. Tuan-tuan, kenapa semua ni? Kerana nafsu. Nafsu rasa sedap dengan dunia. Maka tak heranlah orang meninggalkan Ramadan, tak sempat Ramadan meninggalkan kita. Jadi bila kita tak sempat, bila kita meninggalkan Ramadan dulu, itu apa maknanya? Maknanya kita dah rasa keseronokan dunia tu datang balik. Sedap dunia tu dah datang balik. Padahal para salafus salih mereka sedih meninggalkan Ramadan, sedih Ramadan meninggalkan mereka sebab mereka yakin bahawa mereka tak ada apa-apa confirmation bahawa next year mereka akan dapat jumpa lagi Ramadan. Ini kesedihan hati para salafus salih. Mereka tak yakin next year ni, tahun depan ni apakah dia dapat lagi bertemu Ramadan. Jadi kat situ tuan-tuan, pertembungan antara nafsu dengan kesedapan dunia bertembung dengan kerohanian kita, keseronokan beribadah. Yang ni yang menjadi penghalang kepada nak beribadah ni, nafsu dan juga kesedapan dunia. Jadi kata musannif, bila makan ni, membanyakkan makan ni, makan ni, sedap makan ni, itulah nafsu. Sedap makan ni ialah nafsu. Kalaulah sedap makan sehingga tak terkawal, bahkan makan yang mengawal jiwa kita, makan yang mengawal hati kita, maka tak heranlah ketika nak mati,
kesedapan dunia itulah yang kita nak tinggalkan, itulah yang akan menjadi kesakitan dan kesusahan kita bila nak mati, tuan-tuan. Itu yang wal-iazubillah, ramai orang mati ketika dalam keadaan dia fikir tentang harta dia, fikir tentang kekayaan dia, fikir tentang tanah dia, fikir tentang rumah, fikir tentang isteri-isteri yang ditinggalkan. Isteri ramai 4 orang kan. Anak pula kali 5 20 orang. Harta pun berjuta-juta, tak sempat nak hibah, tak sempat nak wasiat, tak sempat. Sebab mati ni tuan-tuan, dia datang baghtatan. Ini satu perkara yang mesti tuan-tuan ingat kata ni. Mati datang dalam bentuk baghtatan ataupun fujaatan. Apa maknanya? Mati datang tiba-tiba. Mati ni datang tiba-tiba. Bukan senang nak dapat orang-orang seperti mana orang-orang dulu-dululah, orang-orang saleh yang bila nak mati tu dia dah dapat alamat-alamat dah dekat mati kan. Bukan senang tuan-tuan. Ramai orang kita mati mengejut. Mati tengah naik basikal, mati tengah main golf, mati tengah dalam karaoke, mati tengah macam-macam tuan-tuan. Mati yang mengejut. Sekarang ni macam-macam bentuk mati mengejut. Jantungnya, darah tingginya, stroke-nya. Ada yang mutaakhir ni, antara yang banyak mati mengejut ni tuan-tuan, mati dalam tidur. Mati dalam tidur ni tuan-tuan, banyak berlaku sekarang. Ada kawan saya, ustaz juga, dia balik daripada kuliah subuh, singgah pasal beli ikan semua, sampai ke rumah tengok orang rumah ni mesti tidur lagi. Dia pun basuhlah ke ikan, siang ikan semua, sekali tengok orang rumah tidur lagi. Rupanya dah meninggal lah. Tuan-tuan. Jadi banyak tuan-tuan sekarang ni banyak mati tengah tidur. Sebab tidur tu pun separuh daripada mati. Tidur ni separuh daripada mati. An-naumu akhul maut, dalam hadis menyebut tidur ni separuh daripada mati, ataupun adik-beradik mati. Bila kita tidur tu sebenarnya kita macam mati. Patutlah ada orang kata tidur mati. Tidur mati. Sebenarnya tidur ni setiap hari kita tidur, Allah Ta'ala beri tazkirah pada kita. Tidur ni sebenarnya tuan-tuan satu tazkirah untuk kita tentang mati, mengingatkan kita tentang mati. Bayangkanlah kita tutup mata tidur malam, celek-celek kita dalam kubur dah. Itu dia. Sebab itulah bila nak tidur ni kita dengan adab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan balik pada cerita tadi, kesakitan mati ni ialah bukan sekadar soal sakit jasad kita ketika mati. Memanglah sakit. Sebab apa? Roh tu nak keluar tu. Roh ni dah yang bawa rasa sedap pada tubuh kita. Nafsu kita ni tuan-tuan, dia terbentuk bila mana roh mukhalid, bila roh kita bercampur dengan tubuh kita dalam kandungan ibu kita, masa itulah bermulanya nafsu. Kalaulah tubuh kita dalam perut ibu kita dulu keluar tanpa roh, maka kita tak rasa apa-apa. Kita tak akan fikir nak minum ke, tak fikir nak makan ke, tak fikir dah, sebab tak ada rasa. Tapi bila roh kita ni masuk dalam tubuh, itu yang bila keluar daripada perut mak tu, kita menangis. Sebab apa? Nakkan makan, nakkan susu, nakkan tu, nakkan ni. Jadi nak tu lah namanya nafsu. Jadi bila roh ni keluar daripada badan tuan-tuan, nak keluar daripada badan, dalam keadaan roh ni, nafsu yang datang bersama roh tu dalam tubuh kita tu nak meninggalkan badan, memang sakit lah. Sebab dah seronok duduk dalam badan kita kan, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Seronok makan, sedap makan tu dapat dirasa pada tubuh dia. Seronok melihat, seronok mendengar, seronok bercakap, seronok macam-macam benda seronok ni. Itu semua nafsu yang ada dalam tubuh kita, pada jasad kita. Bila nak keluar memang sakit lah.
Itu dia. Maka oleh kerana itulah tuan-tuan, semasa hidup ni kita diajar supaya dunia ni kita kena zuhud daripada dunia. Apa makna zuhud daripada dunia? Maknanya kita gunakan dunia, kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita ada harta, kita ada kereta, ada sebagainya, tapi hati kita yang menjadi raja dalam diri kita tu langsung tak terikat dengan dunia ni. Dia, hati kita ni sebab dia lah raja dalam diri kita, dia tak terikat dengan dunia. Saya beri contoh beginilah. Ada di kalangan manusia ni, kesedapan dunia ni sesuatu yang dia tak boleh, tak ada. Dia kalau tak ada, dia rasa macam tak hidup dunia ni. Contoh, kita terikat dengan kesedapan teh tarik. Aku ni kalau tak kena teh tarik mamak ni rasa macam tak hidup masa. Kan biasa kita dengar. Aku kalau tak kena roti canai sekeping ni rasa macam tak hidup rasa. Sebab apa? Kita dah terikat dengan kesedapan dunia tu. Orang Melaka lah, sebulan 30 hari, 29 hari kena asam pedas kan. Tu dia. Ibaratnya begitu. Kalau orang Negeri Sembilan, 30 hari sebulan, 29 hari masak lemak cili api. Besan saja, dia orang Pakistan, memang jenis janggut panjang sampai ke dada janggutnya. Dia kata apa? Kalau sebulan 30 hari, 29 hari capati. Memang sedap kan bila kita dah terikat dengan benda-benda ni. Ada setengah orang mesti kena Milo tiap hari. Tak kena Milo ni tak hidup rasa dia. Jadi bila dah terikat dengan dunia ni, makna benda tu dah jadi tabiat hati kita, keseronokan hati. Hati tu kalau tak dapat benda-benda dunia ni, rasa hati tu tak puas. Inilah yang lawan kepada zuhud. Orang yang zuhud ni tuan-tuan, walaupun dia minum kopi, tapi kopi tak ikat hati dia. Walaupun dia suka minum teh, tapi teh ni kalau tak ada, tak ada apa-apa bagi dia. Walaupun dia cari harta, tapi harta kalau tak ada apa-apa bagi dia. Dia ada duit berjuta, 5 juta dalam bank, setakat nak keluarkan 1 juta pada apa, untuk sedekah, untuk jariah, untuk zakat, apa tak langsung terikat dengan hati dia. Tak ada masalah, demi Islam, demi fisabilillah, demi infak, demi madrasah, demi apa namanya kesusahan orang, dia boleh keluarkan harta dia, tak terikat ke hati dia. Ini nama zuhud. Maka orang beginilah tuan-tuan, bila dia mati, hati dia senang dia, tak ada apa-apa. Sebab dia tahu dia dah sampai masa untuk meninggalkan dunia dia yang selama ni dia tak terikat pun dengan dunia. Tapi orang yang hatinya terikat dengan dunia, tertambat dengan dunia, dia ada bonding dengan dunia kuat pada tu, maka itulah kesakitan dan itulah kesusahan hati dia yang paling besar bila dia nak mati nanti. Puncanya daripada apa tuan-tuan? Antara ialah daripada sedap makan. Sebab itulah kata Imam Ghazali, dalam kitab ni dia kata, bab makan ni kena diajar nafsu ni. Jangan nafsu yang menguasai kita, jangan makan yang menguasai kita. Habis yang ke-8. Jadi saya nak jawablah. Yang keempat daripada perkara yang menghalang kita ibadah, hari ni pun nak beri poin penuh kan. Yang keempat ialah syaitan tuan-tuan. Syaitan. Tapi itu memang dah kerja dia dah. Syaitan ni tuan-tuan, syaitan ni kita kena ingat, dia sentiasa je ada dengan kita ni. Sebab setiap kita ni memang lahir daripada perut ibu kita, lahir dengan seorang qarin sebenarnya. Qarin ni jenis-jenis syaitan lah. Memang qarin ni lahir daripada kita, bersama kita sebagai ujian kepada kita. Qarin ni sebagai ujian.
Sebab itulah kalau katakan kita makan, kita baca bismillah, Qarin tak dapat makan, maknanya kita lemahkan dia. Tapi kalau kita makan tak baca bismillah, Qarin join sekali, kita beri dia makan pula. Kalau kita bersama dengan isteri kita yang halal kan, tak baca doa ketika bersama dengan isteri, maka kita dah beri lisen pada Qarin kita untuk bersama dengan kita dalam ketika bersama dengan isteri. Itu yang akhirnya anak-anak kita terpengaruh dengan syaitan. Kita kaki semayang, kaki masjid, kaki surau, kaki dengan kuliah, anak kita kaki lain pula. Anak kita kaki tak semayang, anak kita kaki dangdut, anak kita kaki dadah, anak kita sebab apa? Kita juga balik pada kita juga. Kita masuk rumah tuan-tuan tak baca bismillah, Qarin masuk sekali. Kita tidur tak baca Fatihah ke tak baca ayat kursi, dia sekali tidur kat atas katil kita. Akhirnya kita yang menggemukkan dia. Kita kurus, dia gemuk pula. Kalau kita gemuk, dia gemuk, tak okey lagi kan. Itu dia. Dan mungkin masa kita mati, besok dia hidup lagi. Jenis-jenis jin ni tuan-tuan, jenis-jenis syaitan ni hidup lama. Sebab itu yang iblis doa pada Allah Ta'ala. Kan iblis doa, iblis minta pada Allah Ta'ala, minta panjang umur. Yang hebat tu tuan-tuan, Allah Ta'ala makbul doa dia tu. Allah Ta'ala makbul doa iblis. Sejahat-jahat iblis rupanya bila dia doa pada Allah, anzirni ila yaumil yub'asun, panjangkanlah umur aku sehinggalah hari dibangkitkan sampai hari kiamat. Dia minta pada Allah, Allah makbul tuan-tuan. Apa pengajarannya? Kalau iblis pun doa Allah Ta'ala makbul, kita ni manusia tak berdoa pada Allah, memang teruk kita daripada iblis lah. Maknanya kita ni kalau doa memang Allah Ta'ala akan makbul. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah pada aku akan makbul. Jadi kita tak nak doa. Bulan Ramadan ni punya bulan ni, seafdal bulan, sepaling berkat bulan. Doa kita berapa sangat? Macam kita ni confident je dengan diri kita. Kita tak doa pun minta Allah Ta'ala ampun kita betul-betul dosa-dosa kita dulu. Kita tak doa pun betul-betul dalam kubur besok, kita selamat daripada azab kubur. Kita tak minta doa pada Allah besok ke akhirat, selamat daripada fitnah pada mahsyar, selamat daripada. Kita tak doa sungguh-sungguh pun. Sebab itulah kita tak bangun tahajud, kita tak bangun malam, qiyamul lail. Sebab kita rasa macam kita ni dah sempurna dah. Padahal Allah Ta'ala offer kita yang tak dengar-dengar. Kita pula yang meninggalkan Ramadan. Tuan-tuan, zalim kita ni. Zalim kita. Kita yang ada pagi subuh ni kan, tak tahulah Ramadan akan datang kita jumpa ke tak, kita tak tahu. Jangan pandang orang tua yang confirm mati tuan-tuan. Ni orang muda-muda yang tak sedar diri ni kata. Orang tua confirm mati, yang muda-muda yang tak sedar diri ni. Jadi balik pada cerita kita tadi, syaitan ni tuan-tuan memang itu kerja dia. Allah Ta'ala jadikan syaitan untuk uji kita. Agaknya lah kalaulah kita boleh lihatlah rupa syaitan, Allah Ta'ala perlihatkanlah rupa syaitan, rupa jin yang syaitan ni. Penuh sesak rasa yang kita semua ni. Ada je syaitan keliling kita ni. Keluar ke jalan nampak ke sana, nampak macam kat mana-mana nampak syaitan, nampak jin. Itu pun cerita qarin, belum cerita yang syaitan sihir lagi, belum cerita syaitan yang jahat ni, yang memang kerja ni nak memusnahkan manusia. Banyak tuan-tuan. Yang atas busutnya, kat atas pokoknya, kat tepi kuburnya, yang macam-macam ni. Maknanya
Kita ni yang kita nampak ni hanya sekelumit daripada apa yang Allah Ta'ala nampakkan pada kita. Yang kita nampak ni alam zahir ni. Alam gaib ni tuan-tuan, kalau Allah kita boleh nampak, tak hidup rasa kita ni. Dengan syaitannya, dengan jinnya. Jangan kita sangka bulan Ramadan ni semua kena ikat. Yang kena ikat ni yang berkeliaran, itu betul. Tapi yang dalam rumah kita ada lagi. Yang dalam rumah kita ada lagi syaitan-syaitan ni, jin-jin, korin-korin ada. Ini kita kena ingat. Jadi syaitan memang kerjanya nak menyesatkan kita. Yang ni kita kena pandang serius. Syaitan memang nak menyesatkan kita, nak bawa kita masuk neraka. Ini perkara serius yang mesti dipandang serius. Kalaulah Allah Ta'ala tak lindungi kita, tak pelihara kita, tuan-tuan, teruk kita ni. Teruk kita. Tak payah tunggulah apa, disihir ke, di apa kan, tak payah tunggu. Qarin yang ada keliling kita ni pun, kalaulah kita boleh nampak, semua tengah berkerumun agaknya. Berkerumun mengajak kita kepada kejahatan, berkerumun pada kita setiap hari untuk ajak kita bersama dia masuk neraka. Maka oleh kerana itulah tuan-tuan, pentingnya kita ni ada wirid pagi, ada wirid petang. Pentingnya kita ada wirid lepas mayang. Pentingnya kita ni ada sentiasa zikrullah. Semua itu merupakan amalan-amalan yang menjadi yang memberikan kita, yang Allah Ta'ala berikan kita perlindungan. Yang Allah Ta'ala jaga kita. Bila kita wirid tuan-tuan, bila kita zikrullah pagi dan petang, lepas subuh kita zikir, lepas maghrib kita zikir, ini semua merupakan amalan-amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala melindungi kita daripada kejahatan syaitan. Contoh mudahlah, setiap lepas mayang Nabi ajar kita baca 3 kul. Subuh dengan maghrib baca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Zuhur, asar, isyak baca sekali. Itu semua merupakan ayat, kalau ikut bahasa mudah, senang faham orang kampung lah. Ini orang kata ayat pendinding lah. Walaupun memang tak ada istilah ayat pendinding, tapi nak mudah faham. Ayat pendinding daripada apa? Daripada gangguan syaitan. Baik syaitan jin, syaitan manusia. Siapa yang boleh beri kita perlindungan? Allah Ta'ala. Tapi bayangkanlah kalau kita tak beramal dengan perkara-perkara ni, kita mendedahkan diri kita kepada kemerbahayaan gangguan syaitan. Bahayanya gangguan daripada syaitan, tuan, dalam seluruh hidup kita. Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang mudah persoalan amalan-amalan kerohanian. Terutama yang apa yang Nabi SAW ajar kita. Nak tidur baca 3 kul, nak tidur baca ayat kursi. Lepas mayang jangan tinggal ayat kursi, baca 3 kul. Nampak macam alah, ni amalan simple, tak ada apa. Tambah ada setengah orang ini tak ada sanad. Tak ada sanad lah, tak ada ijazah lah apa kan. Tuan-tuan, dalam ayat Quran nak ijazah apa lagi? Tak percaya kepada Quran. Zalikal kitabul la raiba fi. Quran ni tak ada keraguan. Kita nak sanad apa lagi? Baca je lah. Ini yang banyak kesilapan kefahaman kita. Jadi tuan-tuan, jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu dan dikuasai oleh syaitan. Sebab syaitan dia memperkudakan nafsu dalam diri kita. Yang nama nafsu ni tuan-tuan, sebenarnya senang mudah saya faham. Saya nak beri faham tuan-tuan. Nafsu ni sebenarnya diri kita. Ini selalu saya sebut. Yang dikatakan nafsu tu diri kita. Syaitan ni luar daripada kita. Syaitan luar daripada kita. Dunia luar daripada kita. Manusia luar daripada kita. Tapi yang nama nafsu ni, ini diri kita sendiri. Bila nafsu kita yang menghalang kita beribadah, maknanya kita menghalang diri kita beribadah. Itu sebenarnya. Ini senang fahamnya. Nafsu ni tuan-tuan sebenarnya diri kita sendiri. Maka syaitan yang menunggang diri kita untuk menyesatkan diri kita sendiri. Bayangkan.
bahaya tak bahayanya diri kita ni. Sebab itulah saya sebut juga pada minggu lepas, wajib didik nafsu ni, wajib kekang nafsu, wajib bermuwajahadah lawan nafsu. Saya dah beri minggu lepas ada 3 pendekatan yang menurut Imam Ghazali nak macam mana nak didik nafsu. Tuan-tuan ingat tak? Yang ketiga ingat tak? Yang ketiga saya tak beritahu lagi. Sama juga tu. Saya baru beritahu 2 je. Siapa boleh jawab nombor 3 memang terror dah. Saya baru sebut 2. Yang pertama, laparkan nafsu, barulah dia lemah. Laparkan. Itu sebab kita puasa. Tak cukup puasa 30 hari bulan Ramadan, 6 hari Syawal kena puasa lagi. Sebab efek dia, kesannya sepanjang tahun. 6 hari Syawal tu, efek puasa tu sepanjang tahun. Tak cukup 6 hari bulan Syawal walaupun tak berturut-turut, amalkan puasa seminggu sekali tuan-tuan, Isnin dan Khamis. Mampu Isnin dan Khamis, tak mampu Isnin atau Khamis. Mampu tiap-tiap minggu, tak mampu 2 minggu sekali, tak mampu 3 minggu sekali, tak mampu sebulan sekali. Yang penting ajau nafsu ni, lemahkan dia. Yang kedua, nafsu diajar dengan apa? Dengan ibadah. Bebankan dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Sebab itulah bulan Ramadan ni, dia datang bukan sekadar dengan keberkatan Ramadan, tapi dia datang dengan pakej ibadah dia. Dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan qiyamul lailnya, dengan macam-macam, dengan tadarus Quran. Ini semua pakej-pakej ibadah nak tekan nafsu kita tuan-tuan. Supaya nafsu ni kena tekan. Nafsu bila dia tekan tuan-tuan, barulah dia lemah, barulah dia ikut cakap kita. Tapi kalau kita tak tekan nafsu, nafsu yang tekan kita. Yang ketiga, kena minta tolong pada Allah. Nak didik nafsu ni tuan-tuan, kena minta tolong pada Allah. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ubarri nafsi. Nabi Yusuf kan dia terapa? Dia teruji, dia diuji dengan isteri kepada pembesar yang asalnya mak angkat dia. Masa Nabi Yusuf kecil-kecil, masih orang kata masih remaja, jadi mak angkat dia. Semakin teruna, semakin besar pula, mak angkat pula syok dengan Nabi Yusuf. Teruji tuan-tuan, Nabi Yusuf diuji. Jadi Nabi Yusuf kata, wa ma ubarin nafsi, aku sendiri tak dapat nak membebaskan diri aku daripada nafsu aku. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Kalau tuan-tuan rajin balik ni, memang kena rajin lah, buka surah Yusuf, baca balik kisah Nabi Yusuf. Sebagai manusia, memang dalam diri manusia ni ada kecenderungan, ada. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Itu yang dalam ayat tersebut, wa ma ubari nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tak dapat membebaskan diri aku daripada diri aku sendiri, nafsu aku sendiri. Kerana nafsu itu sangat menyuruh kepada perkara yang jahat. Illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang Allah Ta'ala, yang Tuhan aku merahmati aku. Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala yang selamatkan Nabi Yusuf daripada kejahatan nafsu. Maka inilah yang kita kena lakukan. Walaupun kita boleh berusaha untuk lemahkan nafsu, kita berpuasa, walaupun kita boleh berusaha untuk didik nafsu, tekan nafsu dengan ibadah. Yang ketiga, kita mestilah mengharapkan rahmat daripada Allah, petunjuk Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan nafsu kita sendiri. Itu yang kita doa, wa a'udzubika min syarri nafsi.
Aku berlindung kepadamu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, daripada kejahatan diri aku sendiri, daripada nafsu aku sendiri. Ini yang kita kena minta pada Allah. Kita takkan mampu nak menghadapi kejahatan nafsu kita melainkan dengan rahmat, bimbingan, perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya kita, tuan-tuan. Jadi balik pada cerita kita, makan ni jangan dibiarkan bermaharajalela. Sebab kalau kita bermaharajalela, nafsu kita ni bermaharajalela dengan makan minum kita, dia kuasai kita, maka kita akan jadi hamba nafsu. Wal'ayazubillah. Yang ke-9, susah betul nak sampai ke-10. Dia 10 aja. Yang ke-9 daripada kenapa kita kena menjauhi bersangkatan kenyang ni ialah bahawasanya padanya, yakni pada bersangkatan kenyang itu mengurangkan pahala akhirat. Bila sedap dunia dah masuk ke hati, maka cenderung akhirat tu akan keluar daripada hati, tuan-tuan. Ini yang banyak berlaku. Bila rasa sedap hati tu, yang sedap hati kita terhadap dunia tu yang memenuhkan hati kita, maka cenderung ar-rughbah. Rughbah ni maknanya kecenderungan hati kita terhadap akhirat akan berkurangan. Ini yang berlaku. Sebaliknya, kalaulah kecenderungan hati pada akhirat tu lebih dalam hati kita, maka kita akan berpaling daripada dunia. Kalau ini susah, tuan-tuan, bukan senang, sebab kita ni masih hidup kat dunia. Kita masih perlukan dunia. Maka oleh kerana itulah, dunia ni, tuan-tuan, kat tangan ni jangan sampai masuk ke hati. Dunia kat tangan jangan sampai masuk ke hati. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak melainkan orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hatinya bersih, hati dia selamat, sejahtera. Ada dua bentuk tafsiran, tuan-tuan. Satu, ulama tafsirkan yauma la yanfa'u malun wala banun ni ialah akhir akhirat. Di hari akhirat tu ialah hari di mana anak-anak, harta kita ni dah tak ada manfaat dah. Melainkan orang yang ketika di dunia hati dia bersih, hati dia sejahtera, maka dia dapat kontrol anak-anak dan dapat kontrol harta benda dia, maka anak-anak dan harta benda dia dapat beri manfaat di akhirat. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ulama mentafsirkan bahawa yang dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun ni, hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak ni, bukan di akhirat tapi di dunia lagi, tuan-tuan. Di dunia ni lagi, harta dan anak-anak ni dah tak ada manfaat, tuan-tuan. Illa melainkan orang yang atallah, dia datang kepada Allah, beribadat kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, sejahtera, bersih, sihat. Orang beginilah maka anak-anak dan harta dapat beri manfaat pada dia. Maknanya, kalau kat dunia kita ni jaga hati kita daripada harta dan anak-anak yang merupakan perkara dunia ni, maka kita akan selamat. Kita akan dapat manfaat harta dan anak-anak. Tapi kalau katakan kat dunia lagi, hati kita ni tak terjaga, hati kita ni penuh dengan kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta, maka percayalah anak-anak dan harta ni tak akan beri manfaat apa-apa pada kita. Maka tak heranlah berapa ramai orang yang banyak duit kat dunia, tapi anak-anak hancur lebur. Hartanya pun tak bawa apa-apa melainkan kekecewaan pada diri dia. Ramai orang menyangka harta banyak senang, harta banyak bahagia.
Tapi berapa ramai orang yang harta banyaklah yang mencelakakan dia. Kat dunia lagi, tak payah cerita akhirat, kat dunia lagi tuan-tuan. Bila apa? Bila dia tak datang bertemu Allah dalam bentuk beribadat kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, bahkan hati yang penuh dengan kecintaan dunia dan sebagainya. Ramai orang yang banyak harta pun bunuh diri kan. Itu tuan-tuan. Sebab itulah balik pada hati. Hati kita ni kalau berserabut, orang kata penuh dengan segala sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang keji, memang hidup kita di dunia lagi dah hancur lebur tuan-tuan. Wallahiyazubillah. Baik. Dan yang ke-10, bahawasanya padanya, yakni pada banyak makan, hisab pada hari kiamat. Lagi banyak kita makan, lagi banyak kita minum, lagi banyak harta kita makan, lagi banyak harta kita sebat, tuan-tuan carilah, lagi banyak hisabnya di akhirat nanti. Saya beri contoh mudahlah. Orang miskin, makan minum pun kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kan? Harta tak banyak, tanah tak banyak, duit dia tak pernah cukup nak apa, nak bayar zakat. Zakat ni kan kena ada dia punya apa, nisab dia dan juga haul dia kan, simpanan setahun. Tak pernah dapat zakat sebab duit tak ada. Buka pun kadang-kadang tak ada benda nak makan. Bayangkan puasa, lepas tu wajib buka kan, nak buka pun tak ada benda nak makan. Banyak kita dengar kisah-kisah pelarian umat Islam dekat Syria, dekat Iraq, dekat Palestin, dekat seluruh dunia, dekat Rohingya-nya, dekat Somalia-nya, dekat Yaman. Yaman sekarang berjuta orang keburu tuan-tuan. Puasa tapi tak ada benda nak makan, tak ada apa nak buka, nak makan apa? Takkan dah puasa nak buka telan liur, tak boleh buka, tak kira buka tuan. Ada yang terpaksa masak kayu je, air masak kayu, nak senangkan hati anak-anak tengok ada benda masak. Ada yang masak air buruh rumput je, nak senang hati tengok ada anak-anak tengok biar ada benda yang dia masak. Orang yang miskin begini tuan-tuan, hati dia tak susah dengan harta sebab tak ada harta. Cuma hati dia susah macam mana nak dapat harta. Tapi orang yang kaya raya, dalam akonnya 10 juta, bayangkanlah kalau dia bukan seorang yang ada iman dalam hati, bukan seorang yang bersyukur dengan nikmat Allah. 10 juta ni tuan-tuan, kalau dia tak uruskan betul-betul, zakat dia pun tak terurus sebenarnya. Zakat harta dia tu, zakat wang simpanan itu. Saya ada kawan, dia baru pencen. Bukan pencen lah, kira mungkin dah, kalau kerajaan sebut pencen, ni kerja swasta kan, kerja company besar ni. Dia dapat apa? Dia dapat juga gratuity kan, 1 juta lebih. Itu dengan simpanan lain, dan unit trustnya lain, dengan tabung hajinya, dengan KWSP-nya, dengan macam-macam. Duit banyak. Sekarang ni tengah berserabut ni. Berserabut nak uruskan zakatnya. Macam tuan-tuan, kalau duit kita setakat 20,000 senang. 20,000 tu sikit je zakat dia. Tapi kalau dah duit dalam bank 20 juta, tuan-tuan bayangkan. Kalaulah jiwa dia sentiasa terikat dengan dunia, sayang dengan harta itu, tak fikir tentang akhirat, betapa banyak dosa dia tuan-tuan. Saya jumpa ramai orang kaya, duit berjuta, tak pergi haji lagi punya, siap pergi umrah saja. Bayangkan duit berjuta, pergi umrah saja. Pergi umrah pun macam makan angin. Haji tak pergi lagi. Pun heran ibu saya. Jadi tuan-tuan, bukan senang. Bila banyak harta, besok ke akhirat lagi susah sebab hisab dia lagi banyak. Kalau macam kita orang miskin-miskin, macam saya dah orang miskin kan, duit ada 10,000, buka buka buku catatan amalan tu, baru seminit dah habis dah 10,000 kan.
Tapi kalau orang 10 juta, bayangkan dia punya hisab. Daripada mana dapat duit ni? Ke mana kau belanjakan? Daripada mana kau dapat duit ni? Mana kau belanja? Berat hati tuan-tuan. Kecut perut kita memikirkan perkara itu. Itu yang ke-10, telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Telah datang Minhajul Abidin, satu kitab karangan Imam Ghazali, elok dipelajari. Kalau di pondok-pondok biasanya mengaji kitab ni, kitab kita ni penuh bagi hati untuk tasawuf. Mengaji kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali pun untuk tasawuf. Lepas tu baru naik kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin kitab yang hebat dalam soal didikan kita untuk menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwirtal arda binur syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi baqiya min syahr Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.